ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه. باب منه. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها فقال الذين في أعلاها لا ندعوكم تصعدون فتؤذوننا فقال الذين في أسفلها فإنا ننقبها من أسفلها فنستقي فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم ورقوا جميعا. هذا حديث حسن صحيح. Ini satu bab daripadanya. Satu bab daripadanya maknanya satu bab juga. Hadis ni boleh diletakkan pada bab sebelum ni juga, tapi boleh dibentuk satu terjemah yang lain, satu tajuk yang lain. Riwayat daripada Nu'man bin Bashir katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang tegak menjaga sempadan Allah, hududullah, dan orang yang bermudah-mudah padanya seperti suatu kaum atau seperti satu kaum yang mencabut undi untuk berada di atas sebuah kapal di lautan. Sebahagian mereka mendapat tempat di tingkat atas dan sebahagian lain menduduki tingkat bawah. Orang-orang yang berada di lantai bawah apabila mengambil air, mereka mencurahkan air ke atas orang-orang yang di bahagian atas kapal, maknanya basah kawasan mereka tu. Mereka yang berada di bahagian atas berkata, kami tidak akan membiarkan kamu naik dan mengganggu kami, menyusahkan kami. Mereka yang berada di bahagian bawah pula berkata, tak apa, kalau gitu tak apa, kami akan menebuk kapal dari bahagian bawah untuk mendapatkan air. Jika mereka mengambil tindakan terhadap perbuatan tangan mereka itu dan menegah mereka, maka mereka semua akan selamat. Jika mereka membiarkan orang-orang di bawah, yakni mengikut apa yang mereka inginkan, pasti mereka semua tenggelam karam. Jadi tajuk bab ni Imam Tirmizi kata babu minhu. Jadi babu minhu ni dia macam terjemah bab dalam Bukhari lah. Bab saja, bab bila terjemah. Cuma Imam Tirmizi ni dia selalunya dia tambah babu minhu, satu bab daripadanya. Ini satu bab daripada bab sebelumnya. Jadi berdasarkan kepada matan hadis dan juga berdasarkan kepada tajuk sebelum daripada ni, maka boleh dibuat satu tajuk. Dibuat satu tajuk. Itu kalau mengikut Maulana Sa'id Palampuri, dia kata ikut Urdu lah, munkarat mudahanat karne wali ki misal. Perumpamaan orang yang bermudah-mudah dalam perkara mungkar. Tu dia punya tajuk dia. Ku Arab lagu mana tahu? Masalul mudahin fil munkarat. Perumpamaan orang yang bertolak ansur ataupun tidak mempedulikan benda mungkar yang dilakukan di hadapannya. Jadi dia ada bahagian masal di sini. Dan Imam Tirmizi pun nanti kita akan jumpa, dia ada satu kitab, Kitabul Amsal.
kitab tentang perumpamaan saja. Tapi di sini dia mari satu perumpamaan, tapi berkait rapat dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Maknanya beritahu pada kita di sini perkara munkar ni kita tidak boleh bermudahanah. Mana tu mengikut kehendak. Mana kita bermudah-mudah, kita biarkan, kita tidak ambil tindakan terhadap orang buat munkar di hadapan kita. Jadi Nabi SAW buat perumpamaan ni tentang orang yang berkongsi naik kapal. Perumpamaan orang yang tegak menjaga hududullah, maknanya perintah Allah. Hududullah ni, hududullah tu maksud dia perintah-perintah Allah Ta'ala. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itu adalah sempadan-sempadan agama Allah Ta'ala, jangan kamu mencerobohnya, melepasinya. Mana jangan langgar tara. Benda ni Allah Ta'ala kata tak boleh buat. Jadi kita kena berhenti. Setakat boleh buat, tak boleh melepasi. Maknanya kita melakukan benda mungkar, melakukan maksiat, itu berarti kita telah melanggar sepada Allah Ta'ala. Sebab perkara yang dibenarkan untuk kita buat ni banyak. Banyak sebenarnya. Kalau kata dalam bab makanan, dah, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah yang menciptakan untuk kamu segala sesuatu yang ada atas muka bumi ni. Jadi hak haram sikit je. Inna ma harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Hak diharamkan kepadamu hanyalah bangkai khinzir dan seterusnya, apa yang disembelih atas nama berhala, tu je. Jadi lebih banyak ia halal. Begitu juga dalam bab perkahwinan ni, Allah Ta'ala menyebut hurima alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Dah. Lepas pada tu Allah Ta'ala kata wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dihalalkan kepada kamu selepas daripada disenaraikan benda wanita-wanita yang haram dikahwin ini, dihalalkan semua untuk kamu. Banyak lagi perempuan yang boleh dinikahi. Maknanya yang tak boleh tu sikit je. Gak orang ni kalau dia ada mak saudara berapa orang. Mana Allah Ta'ala haramkan dia berkahwin dengan ibu dia, dengan anak dia, adik-beradik dia, mak saudara dia. Berapa orang sebenarnya kalau kira? Kalau itu semua tu berapa je? Tak banyak. Jadi dihalalkan tu banyak. Jadi itu yang dikatakan sempadan Allah Ta'ala. Jangan lepas tara. Kawasan tu luas. Maknanya benda yang dibenarkan syarak pada kita banyak dan luas, dan kita tidak boleh melanggari. Itu dikatakan sempadan Allah Ta'ala. Wal mudhin, orang yang bermudah-mudah ataupun orang yang dibuat maksiat di hadapan dia bertolak ansur. Mudhin ni ataupun masdar dia mudahanah. Mudahanah ni dia orang yang kita kata koyak agama untuk tampal dunia. Gitu, mudahanah. Orang yang baiki dunia dia tu dengan guna agama. Satu lagi dipanggil mudarah. Mudarah ni mana dia baiki agama dia dengan korban ke dunia dia. Jadi orang mudhin ni maknanya orang yang bermudah-mudah. Maknanya tak apa, sikit ada motor dia, hadiah. Dah, hadiah masing-masing dia pun nak seronok juga. Kita kata, ataupun kita kata tak apalah, lepas dia taubatlah. Kalau dia buat tu bukan dosa besar. Maknanya kita mengambil mudah. Jadi macam cerita dalam hadis ni, tebuk lubang, tebuk gak sikit je. Sebesar jari kelingking lah tebuk tu. Bukannya luas sangat tebuk. Dah. Tapi hak jari seluar jari kelingking itulah air boleh masuk. Jadi gapo-gapo ni dia bermula daripada api yang kecil. Dah, api kecil dulu. Matches gesek seputung. Situ. Hak boleh terbakar sebutir rumah tu lah. Orang kata apa? Anak kecil bermain api.
Jadi api itu kecil mula-mula, tapi lepas pada tu dia besar. Jadi orang kita pun kata apa, bila kecil dia sahabat, bila besar dia musuh. Jadi maksiat lagu tu lah sebenarnya. Maksiat. Nombor 12, iaitu orang yang bermudah bertoleransi. Orang yang mudah bertoleransi dalam perkara maksiat dengan membiarkannya berlaku di hadapan mereka. Ini berlaku kerana mahu menjaga pelaku maksiat atau pihak lain kerana takut sesuatu, atau mahukan sesuatu, atau kerana malu, atau kerana tidak cakna tentang urusan agama. Maknanya berlaku maksiat di hadapan dia ni, dia tak si tegur kawan tu, sebab dia tengok pelaku maksiat tu siapa dia, sain dia ke, keluarga dia ke, ataupun ketua dia ke, dah. Dia takut. Dia takut. Ataupun tebing kalau kita tegur dia, macam kalau orang tu dia gatal dengan anak dia tu pergi kerja pakar seksi, dah, dia pun tegur. Tebing tegur kata dia, tak boleh pitih kita bulan ni, dah, anak tak wi mecok. Jadi kita pun tak tegur. Jadi ada benda kita bimbang, ataupun kerana sebab-sebab tertentu. Jadi itu bahaya. Panggil mudahanah di sini. Jadi perumpamaan mereka ni adalah seperti satu kaum, mana kumpulan yang mencabut undi untuk berada di atas sebuah kapal di lautan. Jadi bila undi ni, sebab bukan semua orang yang suka duduk bawah. Duduk bawah ni tak nampak lah. Kena duduk atas. Kalau kapal Titanic dah, kelas bawah ni duduk bawahnya dah. Bangsawan tu duduk atas. Sebab tu lah kata kayangan duduk atas, bawah orang bawah. Jadi ni dia tak ada kasta ni, tak ada kasta. Kenapa? Kerana mereka ni cabut undi. Sebab cabut undi ni, bila semua tu berhak, dia bila berhak, maka nak dapat hak yang terhak, maka perlu cabut undi. Macam orang tu dia ada 2 orang bini, dah, bila nak pergi musafir, dia nak outstation, dah, outstation, dia boleh cabut lah undi, nak pilih bini tu ke bini ni, bini muda ke bini tua, cabut undi. Sebab dua-dua tu berhak. Jadi bila mana dua-dua tu berhak dan keupayaan dia terhak, maka dia boleh cabut undi. Ayuhum ayuhum yulquna aqlam, ayat tu, yakfulu Maryam tu, iz yulquna aqlamahum ayuhum yakfulu Maryam. Mana kamu tak ada pada ketika tu, wahai Muhammad, ketika mana mereka tu melontarkan, mencampakkan pen, untuk berebut, bercabut undi untuk menjaga Maryam tu. Jadi ini bab fiqh dia panggil cabut undi. Jadi sebahagian mereka mendapat, maknanya boleh duduk atas, sebahagian pula duduk bawah. Tapi kalau macam kita lah, dia naik kapal, dia kalau nak duduk atas tu nampak sama pemandangan atas ke apa semua, bebas ke apa semua tu, dia tiket lain lah, first class. Sebab kita naik kapal terbang lah. Kalau nak duduk ada ruang kita seorang ke apa semua, tidak beripik dengan orang, first class tu kena bayar lebih lah. Tu tak boleh nak cabut undi, ataupun first dah, first come serve, first come first serve, al-awwal fal awwal, al-awwal fal awwal. Biasalah kita ni tanda sikit ku Inggeris, jadi ada seorang doktor tu, muka dia Inggeris, dia baca Arab, dia baca pun, dia kecek Arab, baca Arab, tapi tak bunyi Arab lah, bunyi Jawa. Jadi hak ni dia bahagia, dia tak ada bahagia yang telah ditetapkan, jadi perlu cabut undi. Jadi orang yang berada di lantai bawah ni, bila mana dia nak ambil air,
Dia kena naik atas lah, naik ke tangga. Jadi bila dia naik ambil tu, nak turun bawah pula, dia buh dalam beledi ke gapo. Dah, muka kapal ni kan, bukan boleh duduk tetap sangat. Jadi bila dia bawa air tu, tumpuk. Basahlah bahagian orang atas. Ngepek apa tu. Jadi mereka yang berada di atas kata, kami tidak akan membiarkan kamu naik dan mengganggu kami. Gimari. Dah. Sebab kita naik kereta api je. Naik kereta api. Daripada pukul 8 kau tu Kuala Lumpur sapalah pukul 8 wakar-waru tu nyetak berhenti gimari. Jadi kalau orang nak tidur tu terserah agaklah. Gimari kaki kedah, kaki keteng. Kaki ada mari jajak. Jadi tak selesalah. Jadi serupalah gambar tadi. Tapi di sini Nabi buat perumpamaan ada. Mana kapal pada waktu tu besar. Kapal pada waktu itu besar, ada tingkat atas, ada tingkat bawah. Jadi tak pelik lah. Sebab apa? Sebab ilmu perkapalan ni Allah Ta'ala telah wahyukan kepada Nabi Nuh dulu lagi. Tajri bi'ayunina. Kepada ayat dia tu. Wa awhayna ilaihi anis na'il fulka bi'ayunina. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Nuh cara nak buat kapal. Kapal tu pula dengan ada papai dan paku. Papai dan paku. Jadi Nabi sebut ada bahagian atas, ada bahagian bawah. Sebab biasalah orang-orang pada zaman Nabi ni dia ada dah kan nak pergi belayar ke Habsyah Negar tu. Kalau kita baca riwayat tentang pembinaan semula Kaabah 5 tahun sebelum Nabi jadi Rasul tu, ketika Nabi umur 35 tahun, kafir Quraisy nak bina semula Kaabah dah. Jadi masa nak bina Kaabah tu, mereka berani nak meruntuhkan Kaabah tu. Daripada waktu tu Walid bin Mughirah dia mendapat tahu bahawa ada kapal rosak, pecah. Pecah lalu terdampar di dekat Jeddah tu dah. Maka Walid bin Mughirah ni dia pergilah daripada Mekah tu pergi ke Jeddah untuk membeli kayu-kayu kapal pecah tu. Dan kebetulan ada sebab kapal tu dia ada anak kapal dia tu nama dia Bakum, tak silap nama Bakum. Jadi Bakum tu dah orang ahli dalam berbagai kayu dah. Walid ni bawa balik ke Mekah untuk ajak dia tu bina Kaabah dengan kayu hak daripada kapal pecah tu. Tu dalam ceritalah dalam Rahikul Makhtum pun ada, dalam sirah Syibli Nu'mani pun ada sebut Walid bin Mughirah ni. Jadi puak-puak atas dia merungut lah. Hak bawah kata ada yang tak sebi kahwin nyusah tak? Fa inna tak apa. Fa inna kami ni akan tebuk daripada bahagian bawah, lepas tu kami ambil air situ. Dah tak sebi kita nyusah tak? Jadi kata dia, kami akan membuat lubang kecil di bahagian kita ini sehingga kita tidak perlu mengganggu orang-orang di atas kita. Jadi Nabi SAW kata, jika mereka mengambil tindakan terhadap perbuatan tangan mereka itu, maknanya dalam masyarakat ni orang-orang yang buat maksiat ni nak buat perbandingan macam mana? Orang yang buat maksiat ni maknanya orang yang cuba menebuk lubang tu sebab salah. Tebuk lubang maknanya masuk air. Jadi orang yang buat maksiat ni maknanya dia telah mengganggu, kita kata sempadan Allah Ta'ala. Dia buat benda-benda yang dimurkai Allah Ta'ala, sama ada benda tu boleh menyebabkan mudarat kepada masyarakat ataupun menyebabkan kerosakan, tak kira lah.
pada agama ke, pada keturunan ke, nyawa ke, harta benda ke, sama ada kepada orang lelaki ke, orang perempuan ke, kanak-kanak ke. Jadi kalau siapa-siapa di antara mereka tadi dia tengok saja, tidak ambil tindakan, tak memainkan peranan, jadi mereka semua tu akan rosak. Jadi dalam bab ni Nabi SAW tidak kata nahkoda tu sepatutnya ambil tanggungjawab. Tapi Nabi kata mereka, fa in akhadhu, kalau mereka. Jadi tak sebut secara khusus dia punya nahkoda ke, anak kapal ke, dia punya pihak yang ada kuasa, tidak, mana semua kena terlibat dalam mencegah kemungkaran seperti ini. Akibatnya mereka semua akan tenggelam karam. Maknanya kalau tidak diambil tindakan, jadi masyarakat tu akan rosak lah, ataupun jenayah akan berluasa. Nombor 14. Demikianlah jika masyarakat menghalang orang fasik dari melakukan kejahatan, mereka semua akan selamat dari azab Allah. Jika mereka membiarkannya bebas melakukan kejahatan dan mereka tidak menjaga sempadan Allah, azab akan menimpa mereka dan mereka semua akan dibinasakan. Inilah maksud ayat Al-Anfal 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana, daripada berlakunya fitnah yang disebabkan dosa, yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di kalangan kamu. Maknanya bukan hanya menimpa kepada pelaku-pelaku dosa secara khusus, tetapi menimpa semua sekali. Dan ketahuilah Allah maha berat azab sesaatnya. Itu pedoman hadis. Membiarkan seorang pelaku maksiat tanpa ada tindakan untuk menasihatinya atau mencegahnya menjadi sebab kebinasaan satu umat. Jadi umat tu seperti kapal lah. Seperti kapal. Jadi siapa-siapa ada atas kapal, dia kena ada rasa tanggungjawab. Pakak-pakak menasihati. Jadi kita ni duduk dalam negara macam duduk di atas satu kapal. Yang kedua, sebahagian orang-orang yang melakukan kemungkaran lalu mereka menutup dan membalutinya seolah-olah ialah satu perbuatan yang baik, tidak ubah seperti orang yang menebuk dinding kapal. Maknanya orang yang buat jahat ni selalunya dia akan bukuh kejahatan tu sehingga nampak molek. Lagu tu sama lah. Di sebalik tu niat tak molek, di luar tu nampak comel, bagus, gini-gini. Jadi biasanya benda-benda jahat ni bagi dia ada rasional lah. Macam contoh mudah lah. Kita kata elek barang ni. Barang yang benda tu tak ada kena mengena pun. Tapi elek tu letak model perempuan, seksi. Barang tak ada kena mengena. Jadi dia kata kita ni pekerjaan pada dia lah. Maknanya dia jadi model kita, maknanya kita pekerjaan pada dia. Adalah kerja dia tu. Boleh dah dia tolong keluarga dia. Meringankan beban keluarga dia. Maknanya alasan peluang pekerjaan. Sebenarnya pekerjaan tu pekerjaan yang tidak ada kena mengena. Pekerjaan yang boleh merosakkan masyarakat. Tapi dia buku. Jadi samalah seperti orang yang cuba tebuk dinding kapal. Maknanya kalau gitu memang mudah lah, kita nak air kita tebuk. Lepas tu bila sudah ambil kat, kita cepat-cepatlah tutup. Kerana tutup lagu mana? Ada. Tak gerak. Tak dan. Nyetembur air. Jadi tetapi dengan sebab kebodohan mereka semua akan karam. Maknanya orang-orang yang memperalatkan ataupun eksploitasi ni untuk tujuan yang tidak baik, walaupun zahir itu nampak baik, itu adalah cara jahiliah.
Kemudian di antara pendekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik umatnya adalah dengan memberi gambaran, dengan perumpamaan yang bersesuaian dengan mesej nasihat yang ingin disampaikan supaya lebih mudah difahami. Mana ni ciri guru lah. Guru seperti Nabi ni dia akan mendekatkan benda yang agak abstrak ni, benda maknawi ni dengan contoh yang merupakan pengalaman manusia. Kemudian keharusan melakukan undian dengan syarat tanpa ada pertaruhan. Untuk menentukan tempat, giliran, pemenang dan lain-lainnya apabila mereka semua tu tinggal ni berhak berhak untuk dapat. Mana tu pekoh lah, pekoh dalam bab apa? Bab muamalah ke? Qur'ah, kemudian hadis ni Imam Tirmizi kata hasan sahih. Tak terjemuh tu, tak terjemuh. Jadi hasan sahih tu kerana hadis ni juga diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad dan Ibn Hibban. Maknanya biasanya bila Imam Tirmizi kata hasan sahih, maka sahih itu merujuk kepada sanad yang terdapat dalam Bukhari ataupun Muslim. Itu biasanya. Kemudian bab berikut, bab majaa afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Bab berhubung dengan jihad yang paling utama ialah ucapan keadilan di hadapan penguasa yang zalim. Wa bi qala hadatsana al-Qasim ibnu Dinar al-Kufi qala hadatsana Abdurrahman ibnu Mus'ab Abu Yazid qala hadatsana Israil an Muhammad bin Juhadah an Atiyah an Abi Sa'id al-Khudri anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna min a'zamil jihadi kalimata adlin inda sultanin jair. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Sa'id al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara jihad yang paling besar ialah ucapan keadilan di hadapan pemerintah yang zalim. Jadi hadis ni kalau kira sesuai letak di bawah kitabul jihad. Kitabul jihad tu dia lepas dah. Tapi oleh kerana biasanya bila kata jihad ni dia lebih kepada guna kuasa, dah. Sebab jihad ni dia ada dua. Jihadu bis sinan, jihadu bil lisan. Jihad dengan mata lembing, sinan, dan jihad dengan lisan, jihad dengan lidah. Jadi jihad dengan lidah ni lah hak dulunya. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Janganlah kamu tunduk pada kehendak orang kafir, tetapi berjihadlah dengan mereka itu, berjihadlah terhadap mereka itu dengan Al-Quran, yang ini berhujah. Berjihad dengan Quran ni makna kita berhujah dengan orang kafir. Jadi jihad di jalan Allah Ta'ala tidak terhad kepada jihad dengan pedang di medan peperangan, malah ia mempunyai banyak lapangan. Antaranya di sini seorang rakyat tegur pemimpin. Pemimpin ni pula pemimpin yang zalim. Jadi Nabi SAW kata sesungguhnya di antara jihad yang paling besar, paling agung, ucapan keadilan. Ucapan keadilan ni mana Nabi SAW tidak sebut siapa yang ucap ni. Dalam riwayat lain disebutkan kalimatu haq. Kalimatu haq. Jadi ada riwayat afdalul jihad kalimatu haq inda sultani jaid. Tapi di sini
a'zamul jihad kalimatu adlin. Jadi adil dengan hak ni, benar ni, dia tidak bertentangan lah. Maknanya dia tu semakna juga. Maknanya apa-apa yang terangkum di bawah keadilan, maka itulah benda yang benar. Apa yang terangkum di bawah makna kebenaran, maka itulah keadilan. Iaitu kalimah adil ni, iaitu perintah untuk melakukan makruf atau melarang daripada kejahatan, ataupun dia menyuruh pemimpin berlaku adil disebabkan pemimpin dia tu zalim. Maknanya mengembalikan semula pemimpin kepada landasan yang betul dalam pemerintahan, tanpa mengira bentuknya secara lisan, bertulis atau dengan tindakan di hadapan penguasa yang tidak adil. Cuma di sini jihad tu dia tidak dengan pedang lah. Sebab kalau rakyat akak pedang pada pemerintah, dia jadi pemberontak, buruh. Jadi konteks dia tu, mana konteks jihad ni macam Nabi kata kepada perempuan lah, jihadukumul hajj. Jihad kamu wahai wanita, buat haji. Mana konteks dia? Konteks jihad wanita, buat haji. Jadi jihad rakyat kepada pemimpin, dia setakat dengan lisan, dengan lidah, dengan tulisan. Dia tidak boleh keluar bawa senjata. Khuruj ala sultan, tak boleh dia keluar menentang kerajaan, tak boleh dengan akak senjata. Itu dipanggil pemberontak, buruh. Artinya perkataan yang adil dan benar yang ditujukan kepada seorang pemerintah yang bertanggungjawab terhadap urusan umat Islam. Hadis ini juga berkait dengan tugas penasihat kepada pemerintah. Beliau hendaklah menasihati pemerintah dalam perkara yang mendatangkan kemaslahatan negara dan rakyat. Maknanya di sini, kalau mengikut Syekh Utsaimin lah, dia kata kalimatu adlin ni dia boleh berlaku berkenaan dengan penasihat tu. Maknanya sultan, raja ni, dia akan lantiklah penasihat peribadi dia. Kalau kita kat agung tu, penasihat dia siapa dia? Kadang-kadang Perdana Menteri, kadang-kadang Menteri Agama. Kalau sultan ni, penasihat dia tu Menteri Besar, Mufti, orang yang ada keliling dia, pegawai tertentu, pegawai agama yang akan menasihati. Jadi orang yang menasihati ni, maknanya hak lebih dekat sekali, hak lebih berkepentingan, hak lebih berkesan. Maknanya orang rapat dengan raja lah, rapat dengan pemerintah. Macam kalau kita rakyat marham ni, siapa dia dengar awak kita? Kita tak ada peluang tu nak pergi tegur sultan. Sultan tak betul. Tak boleh, payah dia kena hak dia berepek dengan raja sama. Inilah patut menasihati raja, dan dia kena berani. Kalau dia tak berani, macam contoh dia kata, tebing kita tegur tu aku, dia pecah kita. Tak ada lagi kita. Kebimbangan hak tu jihad yang besarnya. Penasihat tu. Jadi penasihat inilah besar tu sebab implikasi dia besar. Mana kalau dia baiki, dapat membimbing, menegur sultan, menegur pemerintah, Perdana Menteri, kau apa semua, mana kesan dia tu besar. Jadi a'zamul jihad tu sebab kerana tanggungjawab yang besar. Kalau betul sultan, betul lah rakyat, sejahteralah rakyat. Kalau punah raja, punahlah rakyat. Jadi dia tu nak jaga kedudukan dia, jawatan dia ke, ataupun nak jaga kemaslahatan rakyat. Sebab itulah Nabi kata a'zamu jihad. Jadi mengikut Syekh Utsaimin, dia kata hal ini bahagian penasihat, orang rapat, orang kandang. Dari segi keberkesanan tu, jadi waktu tu dia kena benar-benar yakin pada Allah Ta'ala lah. Jangan takut kepada kemurkaan sultan tu terhadap diri dia.
ja'aful ja'idullah kalimatul haq inda sultan ja'id. Mereka kami guna hari ini, kami keluar demonstrasi untuk perasaan untuk hak kami. Sebab dia kata kami itu sudah berdebat, semua kami turun ke jalan, tunjuk perasaan, tutup hak kami ataupun kami ataupun itu diberi pemerintah daripada kami impar. Sebab dia kata sudah ni kali ini istimewa bagaimana? Dia pekoh demokrasi ni, dah. Pekoh demonstrasi, dah. Beri pun beramai-ramai. Beri pun beramai-ramai ni dengan syarat, dia ada syarat dia lah. Dibenarkan tu boleh, sebab itu satu cara juga nak menyatakan kehendak kita. Sebab kalau kita nanti penasihat sultan, bila kalau dia memetikkan jawatan dia tu, ataupun penasihat sultan ke penasihat kerajaan ke menteri ke, jadi kalau kita tak kecek cara lagu ni, tak boleh. Jadi kita pun beripung tu pun mengikut peruntukan lah. Sebab dalam undang-undang negara, contoh negara kita memang ada undang-undang untuk kita berkumpul secara aman. Jadi kalau kerajaan itu tak benar, berarti kerajaan itu kerajaan yang zalim. Sebab apa? Sebab demonstrasi ni dia salah satu daripada benda yang timbul daripada demokrasi. Demokrasi. Demokrasi ni mana kerajaan pilihan rakyat. Rakyat yang menentukan siapa pemimpin. Jadi rakyat dia ada kuasa untuk memilih siapa-siapa jadi pemimpin. Jadi demo ni naik kerana rakyat. Bila demo ni naik kerana rakyat, maka dia kena beri kebebasan kepada rakyat untuk bersuara lepas daripada pilihan raya. Caranya berhimpun. Berhimpun secara aman ni dia ada peruntukan. Cuma dengan syarat lah kena dapat permit. Dia tidak boleh bawa benda-benda yang membahayakan. Maka boleh lah. Sebab bila cukup syarat tadi, dia tidak akan jadi memberontak. Kalau berontak ni kita berhimpun dengan tak ada permit. Waktu bik dengan kayu kau dengan gapo ke benda-benda yang membahayakan. Tu memang tak boleh lah. Jadi hadis ni pun boleh merangkumi demonstrasi tadi, tapi demonstrasi yang cukup syarat. Mengikut syarat undang-undang sivil lah. Undang-undang dia tu berhimpun dengan ada permit, dengan tidak mengganggu orang, membahayakan mana-mana pihak, tidak membahayakan harta benda awam apa semua di tempat yang sewajarnya. Boleh. Mana kalau kata learn ni kita buat tu sehingga orang terpaksa tutup tempat nego, tak boleh. Dah. Dia kata dah berhimpun di Jalan Tengku Abdul Rahman sehingga orang pada hari tu tak boleh nego. Dah. Tak nego kan orang demo ni duk lewat. Tu mana tempat tak sesuai. Dia kena berhimpun tempat yang sesuai. Stadium ke mana ke, pada merbuk ke. Dah. Tu hak lebih munasabahnya pada tempat yang tidak mengganggu perjalanan aktiviti masyarakat. Mana boleh lagi. Subuh tu dijawab belakang oleh Osman tu. Maksudnya digunakan istilah tu, makna dia kata demonstrasi aman tu maksudnya dibenarkan sebab Osman tu dia tidak ada orang digunakan sama dia untuk dia jawab isu orang tu. Wallahu a'lam. Tapi demo ni dia menceroboh rumah dah. Masuk dalam rumah dah. Ni. Tidak aman dah tu. Sebab dia Sayyidina Osman ni jawab lama dah tuduhan. Tapi oleh kerana digerakkan kerana provokasi surat layar ke apa semua, mari orang yang tidak dikenali mari daripada Kufah, mari daripada Yaman, segenap mari duduk berkumpul jadi orang tali baru Abdullah bin Sahabak tu. Jadi keadaan tidak terkawal lah. Jadi maknanya di sini kalau kata kita buat demonstrasi, maknanya orang yang ada kepentingan tu,
Macam kata driver taksi dah, dia buat demonstrasi. Jadi driver bah tu dia lah, sebab dia tidak terlibat. Maknanya kena dia, sebab benda ni kita tidak bicara dalam bentuk fiqh. Kalau baca dari kitab fiqh tak ada bab ni, kosong. Jadi sepatutnya bila fiqh maju ni, dia kena ada lah benda ni bahas dari kitab fiqh, kena buat kitab fiqh baru. Sebab itulah guru kita dia kata kena ada fiqh Malaysia, fiqh Malaysia. Hukum Islam semasa untuk masyarakat yang membangun maju, dia kena ada fiqh dia. Jadi kita tak jelas fiqh bab ni. Kita duk bahas apa, pasal haid, pasal istihadah, pasal istibrak, berapa kali nak lak. Duk bahas tu. Hak benda-benda ni hak di bawah dan kita terima dah demokrasi sebagai satu juzuk daripada sistem pemerintah. Maka kita kena gubah lah fiqh tu. Kena gubah fiqh satu persatu. Fiqh media, banyak. Jadi fiqh tu banyak benda yang boleh dilanjutkan. Jadi kita tak boleh nak ambil selama-lamanya fiqh model Baghdad dulu. Hak Baghdad tu memanglah kita jadikan panduan. Sebab kita ni dia panggil banyak nawazil, benda-benda baru berlaku. Benda-benda baru berlaku ni tak ada zaman Nabi, tak ada zaman sahabat, tak ada zaman a'immah fiqh, zaman Baghdad tak ada zaman lain ni. Jadi bila ada zaman lain ni, dia kena buat tak suku pula, kena ada. Untuk sesar masalah, kita undang-undang fiqh jalan raya sebenarnya kita boleh ambil undang-undang sivil tu. Undang-undang sivil yang ada ni enactment tu kita pun bahas cara fiqh mengikut perspektif Syafi'i lagu mana. Tu fiqh ni dia kena banyak isu dia. Kalau dia seorang takhasus muamalat secara berakidah ni, ada seorang pensyarah tu sibuk dia bahagian muamalat, sibuk cara akidah. Dia muamalat cara bak menakah hak orang. Tak payah. Masalah muamalat tu banyak. Bila dikatakan kita nasihat dari kita pun benda tu dia kata antara unsur khawarij. Dia gini, kita dengan pemimpin kita ni setakat mana kita boleh pergi masuk rapat? Setara mana? Jadi kalau kita rakyat biasa ni, kita nak pergi duduk rapat, dia pergi jaga dia, pengawal dia, tak boleh nak kecek. Tak. Kalau kita kecek pun tak ada kesan. Jadi hak lebih sesuai tu penasihat dia tu, hak dia lantik, yang dilantik oleh dia ataupun kabinet lantik. Hak ni lah penting sekali ni. Orang ada pengaruh ataupun mana-mana orang besar, macam contoh dia kalau TMS kapung tak gerak. Tapi kalau seorang mufti, seorang pensyarah, ada profesor, ada PhD, dia pegang bahagian majlis gotu Suruhanjaya ni, orang-orang lagu ni. Sebab keberkesanan tu, sebab nak pergi kepada azam, afdal, dia kena tengok kapasiti orang tu setara mana. Tapi kalau dia orang tengok driver taksi je ataupun untuk email kapur je dah. Jadi orang lagu tu payah. Payah. Tidak dipandang. Jadi indah tu kalau kita nak pergi orang boleh duduk rapat. Indah mana-mana pun dia. Supaya kita tengok lah ni lah. Mana Sultan Mai Jemaah, siapa dia ada. Orang ni lah yang kena amal hadis ni. Orang agun ni sebab dia ada kedudukan. Kemudian menegur nombor 5, menegur pemerintah yang zalim supaya beliau berlaku adil dalam pemerintah dan pentadbirannya.
Dalam hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa jihad yang paling besar adalah jihad yang paling utama dan paling bermanfaat. Sebab raja tu dia payung rakyat dia. Jadi kalau payung tu tinggi dah basah habislah. Kemudian besarnya jihad ini kerana ada kemungkinan pemimpin itu akan memudaratkan sesiapa sahaja yang menegur kezalimannya. Mana kalau mufti ko, kalau menteri ko, dia tebing, dia tegur raja pecah dia. Jadi dia saya pada jawatan dia tak tegur. Jadi oleh kerana dia tak bimbang kepada jawatan dia mungkin akan tercabut ni, maka dia tegur juga. Sekitulah besarnya sebab dia ada benda yang dia perlu lindungi, jaga. Jawatan dia tu. Jadi bila dia tegur, raja tu tolak, besarlah ganjaran. Maknanya dia kena pecah. Jadi tak kira Allah Taala nak sia-siakan pengorbanan dia. Dia tegur sultan pecah dia. Patut tak boleh pahala dia. Hanya boleh lah, tapi boleh tu dengan besar. Sebab dia berani sehingga cabut jawatan dia. Sebab nak dapat jawatan tu bukan senang. Jadi dia berani korban. Jadi Allah jadikan pahala yang besar nasihat dia tu. Ini berarti dia berada di antara harap dan takut. Ini pendapat Khattabi. Khattabi kata afdalul jihad ni kerana orang tu berada di antara dua keadaan, bimbang, harap dan takut. Mana dia berharap supaya raja tu berubah, maknanya dia nak islah, dia ikhlas dia tu supaya raja tu membaiki pentadbiran dia. Dia berada dalam keadaan dia bimbang raja tu hukum dia. Raja tak boleh tak ni. Dia berharap pemerintah akan mendengar nasihat dan berlaku adil, dan dia takut kerana kemungkinan akan terdedah kepada bahaya dirinya. Maknanya kepentingan dia tu hilang. Jawatan dipecat. Dia dipecat daripada jawatan. Oleh sebab itu Allah menjadikan pahala orang menyuruhnya berlaku adil dan yang ma'ruf melarangnya daripada munkar pada peringkat jihad yang paling tinggi. Sebab implikasi daripada dia menasihati. Lepas tu kapasiti dia tu sebagai gapo. Jihad ini besar kerana penguasa menjadi punca kepada berlakunya kezaliman dan ia diketahui umum. Maknanya orang umum tahu dah raja ni zalim. Jadi dia nak baiki. Jadi kalau raja tu betul semula, maka rakyat dapat manfaat. Di samping itu, jika penguasa menerima tegurannya, manfaatnya mungkin akan tersebar kepada masyarakat dan kemaslahatan akan terpelihara. Kemudian hadis ni Imam Tirmizi kata hasan sahih, hasan gharib. Hadis ni hasan gharib. Hasan ni maknanya hadis ni dhaif lah hasannya. Cuma dia ada sokongan. Sokongan tu daripada hadis Abi Umamah. Cuma sebab apa hadis ni Imam Tirmizi tidak kata sahih, hasan saja, kerana dalam riwayat ni ada dua orang perawi. Yang pertama Abdurrahman bin Mus'ab, nombor dua tu. Nota kita balik semula. Ibnu Sa'd mengatakan beliau seorang abid nasik, mana ahli ibadat. Jadi ahli ibadat ni biasalah dia banyak beribadat, kurang menghafal ataupun memelihara catatan hadis dia. Dan meriwayatkan beberapa hadis, mana tak banyak hadis dia riwayat. Itu Abdurrahman bin Mus'ab. Ibnu Qattan mengatakan beliau majhul hal, mana keadaan dia tu setara mana dia sikoh, setara mana dhabit tu tidak diketahui. Walau bagaimanapun Hafiz Ibn Hajar mengatakan beliau seorang yang makbul, boleh diterima riwayat dia. Dalam riwayat ini ada yang menjadi mutabik kepadanya. Tak apalah. Mutabik pada dia ni siapa dia? Itu dalam riwayat tak tulis sini dalam Ibnu Majah ada. Hadis ni ada dalam Abu Daud dan Ibnu Majah. Menjadi mutabik pada dia ni.
Dia madar riwayat ni Muhammad Juhadah. Tak, Muhammad Juhadah madar riwayat ni. Tak apa. Seorang lagi perawi yang bermasalah ni iaitu Atiyah. Atiyah ni seorang Syiah mudallis. Dia banyak melakukan kesilapan. Mudallis tu sebab kadang-kadang Abu Sa'id tu bukan Abu Sa'id Al-Khudri, tapi Abu Sa'id Al-Kalbi. Abu Sa'id Al-Kalbi. Kemudian dalam bab ni juga dia ada riwayat Tariq bin Syihab, tetapi secara mursal dalam Musnad Ahmad dan juga dalam Marasil Ibnu Abi Hatim. Wallahu a'lam.